murid, selamat pagi. Semua sehat? Oke, pada hari ini Cikgu ingin Anda semua untuk melihat gambar yang Cikgu hantar. Untuk tugasan pada sebelum ini atau semalam Cikgu ada bagi tugasan, dan tugasan yang sebelum-sebelum ini Cikgu minta kalau ada yang belum siap, kamu siapkan dan hantar saja melalui WhatsApp. Oke? Cikgu akan semak masa kita bersemuka nantilah. Tapi kalau sudah siap, cepat atau lambat, yang penting kamu hantar dan siapkan tugasan, hantar WhatsApp Cikgu. Oke? Oke, sebentar tadi Cikgu sudah send gambar untuk Anda semua teka. Apakah yang itu merupakan bayangan apa yang kita belajar pada hari ini? Oke, baiklah. Tajuk kita masih dalam subtopik yang sama, yaitu 2.2 pengurusan sumber keuangan keluarga. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke subtopik baru, yaitu tajuknya menggariskan langkah-langkah menyediakan budget. Yang kedua, menerangkan maksud matlamat keuangan jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara keperluan dengan kehendak. Itu adalah apa yang kita belajar pada hari ini. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu 2.25, menggariskan langkah-langkah menyediakan budget. Oke, terdapat 6 langkah untuk menyediakan budget, yaitu yang pertama, menentukan matlamat keluarga. Yang kedua, menentukan kategori keperluan. Yang ketiga, menganggarkan pendapatan. Yang keempat, menganggarkan perbelanjaan. Yang kelima, mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang keenam adalah menilai budget. Ini adalah keenam langkah dalam menyediakan budget. Dalam proses merancang keuangan, setiap keluarga sewajarnya mengikut langkah-langkah umum yang digariskan agar matlamat penyediaan pelan keuangan dapat dicapai. Ini bermaksud langkah-langkah dalam penyediaan budget tadi wajar diikuti oleh setiap keluarga supaya pelan keuangan dapat dicapai. Berikut merupakan jadwal bagi contoh pengiraan perbelanjaan bulanan keluarga yang berpendapatan bersih Rm4.000 sebulan. Oke, Anda boleh lihat jadwal yang Cikgu paparkan pada slide ini, yaitu gaji bersihnya 4.000 dan pelbagai perbelanjaan, aspek-aspek perbelanjaan yang digunakan yang telah disenaraikan dalam jadwal ini, dan sehingga ianya mencecah Rm4.000 juga. Jadi ini adalah contoh budget bagi sesebuah keluarga yang mana pendapatan bersihnya 4.000 sebulan dan beberapa perkara atau beberapa perbelanjaan yang sudah disenaraikan sehingga mencapai Rp4.000. Oke, baiklah. Kita pergi ke subtopik yang seterusnya, yaitu 2.26, yaitu menerangkan matlamat keuangan jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang. Oke, matlamat keuangan. Matlamat boleh diukur, dicapai dalam tempo tertentu. Langkah-langkah yang dirancang dapat diambil tindakan dan dilaksanakan agar matlamat perencanaan keuangan tercapai. Setiap keluarga boleh menerapkan matlamat jangka pendek ataupun jangka panjang. Berikut merupakan jadwal jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh satu keluarga. Oke, di sini ada jadwal yang menyatakan jenis matlamat beserta huraiannya, yaitu jangka pendek. Jangka pendek ini adalah matlamat yang dicapai dalam jangka masa yang singkat. Keperluan, pakaian, makanan, kehendak,
telepon pintar, dan kelengkapan rumah. Itu adalah jenis matlamat dan huraian bagi jangka pendek. Sederhana. Jangka sederhana ini adalah matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa sederhana, yaitu keperluan yang terdiri daripada perkongsian komputer dan kereta, manakala kehendak adalah seperti dana, pendidikan, dan percutian. Seterusnya adalah jangka panjang, matlamat yang memerlukan tempo masa yang lama untuk dicapai, seperti keperluan adalah menunaikan fardu haji dan juga simpanan, manakala kehendak pula adalah peleburan dan juga tanah. Itu adalah jenis matlamat dan huraian beserta dengan keperluan dan kehendak. Sebelum kita pergi ke subtopik yang seterusnya, Cikgu ingin Anda menonton video yang Cikgu sediakan ini. Oke. Kayak ini lawa lah. Selesai ke Cik Ya? Miza berkenan yang mana? Cantik lah skirt ni, boleh pakai dinner. Cantik. Tapi bukan Miza dah banyak ke kain macam ni kat rumah? Ya ke? Tapi kena cantik, nak beli. Miza, kan kita banyak lagi benda penting nak beli. Takkan Miza nak beli kain macam ni? Patut ke tak aku beli skirt ni? Kehendak ke keperluan? Kita letak balik Tak payah belilah. Lain kali. Jom. Lain kali kita beli Video yang Anda sudah lihat sebentar tadi adalah berkaitan dengan subtopik yang akan kita belajar pada sekarang ini. Oke, yaitu menjelaskan perbedaan antara keperluan dengan kehendak. Video tadi juga berkaitan dengan keperluan dengan kehendak. Keperluan ialah barang-barang perkhidmatan yang membolehkan manusia terus hidup pada tahap keselesaan yang minimum. Terdapat dua keperluan, yaitu keperluan asas dan juga keperluan sampingan. Keperluan asas terdiri daripada makanan, pakaian, dan tempat tinggal, manakala keperluan sampingan merupakan terdiri daripada pengangkutan, perhubungan, alat telekomunikasi, dan lain-lain. Manakala kehendak pula adalah keinginan dan kemahuan terhadap berbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah daripada asal. Tidak mudah dipuaskan kerana apabila sesuatu kehendak dipenuhi, kehendak yang lain pula timbul. Itu adalah kehendak. Kehendak manusia juga tidak terhad, tetapi sumber adalah terhad. Pilihan mesti dibuat mengikut keutamaan berdasarkan hasil pendapatan dan kemampuan. Perbezaan kehendak antara individu dipengaruhi oleh umur, jantina, cita rasa, ataupun pekerjaan. Berikut merupakan jadwal perbezaan di antara keperluan dan kehendak. Anda boleh lihat dan baca satu persatu, pahami setiap satu persatu jadwal yang tertera pada skrin Anda, yaitu keperluan ini perlu dipenuhi untuk terus hidup, manakala kehendak ini merupakan pelengkap kepada keperluan supaya manusia dapat hidup lebih selesa dan seronok. Keperluan ini terhad dan tidak ada banyak pilihan, manakala kehendak adalah tidak terhad dan terdapat banyak pilihan. Keperluan ini mengikut peringkat Maslow, manakala kehendak mengikut pilihan seseorang individu yang dipengaruhi dengan usia, jantina, cita rasa, dan pendapatan. Selain itu, keperluan juga mudah dipuaskan, manakala kehendak tidak mudah dipuaskan. Dan juga keperluan ini adalah tuntutan semula jadi, dan kehendak adalah melalui pengalaman. Cikgu harap Anda semua memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kesimpulan bagi pembelajaran kita pada hari ini adalah penyediaan budget ini amat penting dalam sebuah keluarga supaya dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik. Selain itu,
Sesebuah keluarga juga perlu mengetahui keperluan dan kehendak agar dapat merancang sumber keuangan dalam keluarga tersebut. Jadi, Cikgu harap Anda semua paham dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Jangan lupa baca semula dan pahami setiap nota yang ada dalam slide yang Cikgu beri. Oke? Jika ada apa-apa soalan yang Anda ragu-ragu atau muskil, Anda boleh terus PM Cikgu tanya soalan yang Anda muskil tersebut. Oke? Berikut merupakan tugasan yang Cikgu ingin Anda siapkan. Cikgu ada bagi tugasan untuk Anda jawab dan tulis di dalam buku Anda. Oke? Soalnya simpel saja dan senang. Semua jawaban ada dalam nota slide yang Cikgu berikan. Oke? Jangan lupa isi kehadiran, tulis nama Anda, respon dalam grup WhatsApp. Oke? Boleh kan? Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kelas.